lega kita ni, berasa puas. Balik mai ni, kecintaan kita untuk nak pi pula tu, tak tahu nak abang. Kecintaan kita untuk nak pi pula tu, tak tahu nak abang. Kan? Kita sampai di Mina tu, apa nama tempat melontak daripada Jamratul Ula, Wusta, Aqabah apa semua, naik pergi ke atas sikit lagi ada satu masjid, apa bumbung pun tak ada dah lah ni. Kita kalau kita tahu apa cerita, sonok. Pasal apa? Pasal dia memantapkan iman kita kepada Allah. Bila sampai ni ada orang bagi tahu kat kita ni, masjid ni di sinilah turunnya ayat apa dulu. Dia banyak tu dia bagi tahu pun cukup dah. Kita dia engrave. Dia engrave masuk dalam hati kita ni. Kita rasa ni yang aku duduk dengar di masjid selama ni, tang ni rupanya berlaku benda ni. Dia engrave tuan-tuan, dia pahat masuk dalam hati kita ni. Dia pahat tu kita jadi kuat. Dia mau macam tu. Inilah kelebihan Makkah Madinah ni, bumi Rasulullah yang menyimpan 1001 cerita yang ada di sana. Ni jejak Rasul tahun ni TV3 buat cerita pasal Makkah Madinah. Jangan terlepas tengok benda ni. Kan? Dia cerita inilah dua tempat yang paling penting untuk kita tahu semua benda. Nah, muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Baik, dia kata maka Makkah itu beberapa ayat tanda kenyataan atas fadilat dan hormat dia. Setengah daripada kehormatan Makkah ni dia ada makam Ibrahim. Iaitu batu yang berdiri Ibrahim di atasnya ketika membina Baitullah. Itu dia. Batu yang kata makam Ibrahim, Nabi Ibrahim berdiri, dia pijak atas tu masa dia bina Baitullah tu dulu. Asal-asal tuan-tuan, asal-asal makam Ibrahim ni dia duduk berdempet dengan Kaabah tu. Asal-asal dia. Zaman pemerintahan Saidina Umar Al-Khattab, batu tu diarahkan oleh Saidina Umar. Zaman pemerintahan Umar Al-Khattab, Saidina Umar arahkan batu tu dibawa jauh daripada dinding Kaabah. Dibawa ke arah timur. Tu haduk lah ni tu arah timur. Dibawa ke arah timur daripada Kaabah tu. Alasan apa nama Umar Al-Khattab apa dia? Dia kata nak memudahkan orang tawaf Kaabah. Sejak batu tu dia pergi rapat dengan dinding Kaabah, orang akan semayang immediately selepas batu tu. Kacau orang nak tawaf. Maka dia genjak pergi ke tempat lah ni. Umar yang genjak benda tu. Dia genjak pergi ke situ pun sampai hari ni masih lagi. Sebab orang ramai. Masih lagi bila tawaf sampai tang tu dia jadi bottleneck. Dia jadi bottleneck pasal orang nak elak orang duduk semayang belakang makam Ibrahim tu. Tuan-tuan bayangkan kalau dia tidak diubah oleh Saidina Umar, habis. Tawaf jadi ganggu habis. Maka Umar ubah itu tidak salah. Dia masih lagi mengekalkan perintah Allah, wattakhidhu min maqami Ibrahim musalla. Kamu jadikan makam Ibrahim itu sebagai tempat sembahyang kamu. Sampai hari ini belakang makam Ibrahim itu tempat sembahyang orang-orang yang buat tawaf, dia buat sunat tawaf di belakang makam Ibrahim itu. Kalau kita tak dapat tentu kita sembahyang talin tidak salah, tetapi kurang fadilatnya. Pasal apa? Pasal kita tidak menepati apa yang disebut oleh Allah di dalam ayat dia. Nah, baik. Dia kata maka berbekas dua tapaknya pada batu itu. Dia Nabi Ibrahim duduk berdiri di atas itu tu masa bina Kaabah, lekat tapak kaki dia dan kekal ia hingga sekarang ini. Itu tanda kekuasaan Allah. Serta panjang, yakni lama masanya, dan berganti-ganti tangan, yakni khadam yang menjaga dia. Orang yang memerintah Makkah ni dipanggil Khadim Al-Haramain. Dia panggil khadam Allah yang menjaga apa nama kesucian, amanah menjaga bumi Makkah ini. Dan setengahnya, yakni setengah daripada fadilatnya juga ialah mengganda-ganda kebajikan padanya. Yang kata Makkah ni kebajikan digandakan pada dia. Semayang di Makkah 100,000 pahala. Paling tinggi pahala orang yang semayang di dalam Masjidil Haram di Makkah. Paling tinggi pahala dia. Maka amat rugilah orang yang berkesempatan, yang diberikan kesempatan oleh Allah sampai di Makkah, lepas itu duduk tidur mereka atas hotel, tak turun semayang. Ramai hak kaki macam ni. Dia pasal apa? Pasal dia pergi buat umrah, dia tidak tahu ni dia apa fadilat dia apa, dia tak kira. Dia kira dia ada duit. Duit tu pun dia cari dengan cara halal, cara haram, cara syubhat, semua dia buih sekali. Jadi bila hujung tahun dia nanti pergi Mekah. Bila sampai sana dia buat umrah, dia duduk teriak dekat bucu apa nama Hajarul Aswad tu, dekat Hajarul Aswad dengan pintu Kaabah tu, dekat Multazam tu, dia nanti duduk teriak-teriak minta ampun, minta halal balik hak haram-haram dia makan ni. Ada orang macam ni ada. Orang macam ni ada. Dia ingat apa ke? Dia ingat apa agama ni? Boleh lagu buat dosa hujung tahun pergi clear, buat dosa hujung tahun pergi clear. Dia ingat apa ni? Ini kita bukan kira biji cepung. Boleh duk tarik, boleh duk tolak, boleh. Bukan macam tu.
Kita disuruh straightforward, buat bagi elok daripada awal. Dalam duk jaga buat elok tu, kalau berlaku kesilapan, Mekah itu tempat kita minta ampun. Bukan kita buatlah haram halal tu Zakira, esok kita pergi minta ampun. Bukan lagu tu. Itu salah konsep. Kita tak boleh macam tu. Salah tu. Jangan macam tu. Baik. So dia bagi tahu di sini, dan setengah daripada fadilatnya ialah mengganda-gandakan kebajikan padanya. Di Mekah ni Allah ganda pahala pada kita. Kita semayang ganda pahala, kita sedekah ganda pahala. Buat baik di Mekah ni diganda pahala. Maka itu sebab bila dah sampai di Mekah, banyakkan masa duduk dalam masjid baca Quran. Banyakkan masa. Bukanlah sampai tak keluar daripada masjid tu. Banyakkan masa kita dalam masjid, lepas semayang apa semua, ambil Quran baca. Ambil Quran baca. Banyak akan pahala kita, yang pahala tu digandakan lagi banyak di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Maka balasnya, suatu amalan baik itu 100,000. Ini hadis Nabi. Ini hadis Nabi. Dan burung tiada terbang atas Baitullah melainkan manakala ia sakit. Ini wallahualam, saya tak jumpa hadis yang terang lagi. Dia kata burung ni dia tak akan terbang bypass di atas Kaabah tu. Kalau ada, dia kata itu burung yang sakit. Dia kata, wallahualam. Ini kena tanya doktor veteriner. Yang mungkin boleh tahu, wallahualam. Mungkin betul kita betul, wallahualam. Saya tak jumpa. Yang kukuhnya tak jumpa lagi. Firman Allah, وَمَنْ دَخَلَهُ كَانَ آمِنًا. Dan barang siapa masuknya, yakni masuk ke Mekah, nescaya ada ia aman di sana. Ini janji Tuhan dalam Quran. Masuk Mekah, kana amina. Tuhan bagi keamanan. Itu sebab ada hadis. Ada hadis Nabi SAW larang sebarang bentuk senjata tidak boleh dibawa ke bumi Makkah. Tak boleh, Nabi kata. Pasal apa? Pasal tak mau pergi jadi benda tak elok di sana. Dia kata. Maka tiada datang atasnya dengan bunuh ataupun zalim ataupun lain daripada yang demikian itu. Wallahualam. Lepas ni insya-Allah kita akan masuk ayat cerita tentang kefarduan ibadat haji ni. Walillahi 'alan nasi hajjul bait. Bagi Allah Taala atas manusia itu haji ke Baitullah adalah wajib. Dia kata. Ayat yang akan datang ni dia akan menceritakan tentang kefarduan ibadat haji. Kemudian apa syarat-syarat dia? Tadi kita langkah ada satu benda cerita yang saya gazet pada bulan lepas. Bulan lepas saya gazet kata orang Yahudi bila jumpa Nabi, dia tanya Nabi 5 soalan. 5 soalan termasuk soalan kelima itu soalan cepu mas. Kita abang pada bulan lepas. Jadi yang tu pun dia satu hadis panjang tu saya langkah tadi. Baca panjang yang tu. Jadi cerita dia secara ringkas kita kata apa? Yang tadi ni, apabila Yahudi mai jumpa Nabi Muhammad, dia kata betul ke hang ikut agama Nabi Ibrahim? Kalau betul ikut agama Nabi Ibrahim, dia kata Nabi Ibrahim tak makan daging unta dan tak makan susu unta. Dia kata, jadi betul ke hang ni ikut agama Nabi Ibrahim? Di situ sebab dia ada hadis panjang cerita pasal itu. Jadi Yahudi ni sebenarnya dia mai jumpa Nabi, salah satu soalan dia tanya pasal Nabi Ibrahim makan daging unta, tak makan daging unta ni. Dia ada lagi 4 soalan lain. Di antaranya yang pertama dia tanya Nabi Muhammad. Dia tanya tentang tanda-tanda kenabian. Saya baca ringkas hadis tu. Dia kata akhbirna an alamatin nabi. Dia kata ceritakan kepada kami tentang alamat satu orang itu menjadi nabi. Nabi jawab, Nabi kata tanamu ainahu wala yanamu qalbuh. Nabi kata nabi siapa dilantik oleh Allah menjadi nabi, mata pejam, hati dia tak pejam. Yang kata nabi ni walaupun mata dia lena, nampak mata tidur, tetapi hati dia tak tidur. Itu Nabi. Jadi kita ni kalau duduk dengar kuliah lagu duduk pejam tu bukan Nabi lah. Maknanya dia pejam tu dia semua sekali lah. Dengan mata, dengan hati, dengan apa habis semua sekali. Lena. Kan? Kalau Nabi tak. Mata pejam, hati jalan. Itu satu. Kemudian pula Yahudi tanya Nabi, kaifa tu'anisul mar'ah wa kaifa tuzkir? Dia bertanya Nabi, dia kata Muhammad, kalau betul kamu Nabi, kamu jawab soalan ni. Dia kata macam mana boleh jadi anak laki-laki atau anak perempuan? Bila suami isteri bersama, benih itu menghasilkan anak laki-laki ataupun anak perempuan. Macam mana boleh jadi? Dia bertanya.